dia punya aroma, dia asapnya tadi ni, itu yang menyebabkan kita rasa gian tau. Hasil dia punya dapatan, hasil masakan dia tadi tu memang orang cakap tu wangi. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 20 Disember 2022. Hari ini hari Selasa. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Dan hari ini saya bergandingan dengan Abang Long kita, Farin Ahmad. Baik, dan kita akan terus bersama dengan anda untuk berkongsi menu kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, Yana, seperti mana yang kita telah melihat saban hari di media sosial dan juga perkongsian-perkongsian di Dada Akhbar maupun berita adalah mengenai kisah banjir dan keadaan cuaca yang tidak dijangka untuk tahun ini, Yana. Betul tu. Dan dikatakan, dilaporkan seramai 56,000 orang sudah pun terjejas menjadi mangsa banjir, yang mana telah pun ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS, terutamanya di 5 buah negeri, yang mana kalau kita lihat di Terengganu khususnya, Kemaman mencatatkan jumlah mangsa tertinggi sebanyak 12,000 sehingga hari ini, Fahrin. Dan risiko itu berterusan di sekitar kawasan Pantai Timur, dan ini pesanan dari kami, walaupun sekiranya tempat anda kurang risikonya sebelum ini, tetapi pastikan tidak kira apa jua arahan daripada pihak berkuasa dan pihak berwajib, pastikan anda mematuhinya kerana pelbagai situasi dan keadaan boleh berlaku di mana komunikasi juga boleh terputus. Betul tu. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlaku dan pastikan semuanya berjaya untuk diselamatkan dan dibawa ke tempat yang selamat. Betul, dan saya harap kita semua lebih cakna tentang isu berkaitan dengan cuaca, terutamanya pada hujung tahun ni kan. Dan antara kawasan berisiko tanah runtuh untuk tahun 2022 ni, okey, 5 yang menjadi hotspot tertinggi adalah pertama sekali Gunung Jerai, yang kedua Baling Kedah, yang ketiga Tanjung Bungah dan juga Paya Terubung, yang keempat Lebuh Raya Timur Barat, dan yang kelima Ipoh. Ini antara hotspot risiko tanah runtuh yang kami harapkan selepas kejadian baru sahaja yang berlaku beberapa hari yang lepas. Kita harapkan kita semua kalau boleh elakkan kalau nak pergi bercamping dan sebagainya. Dan kami sangat mengharapkan apa yang kami kongsikan ini memberi manfaat kepada anda, kerana ini juga akan membantu anda untuk merancang apa jua aktiviti bukan saja sekitar di kawasan banjir maupun di kawasan berisiko tanah runtuh, tetapi sebagai seseorang yang juga prihatin kepada orang lain yang tertimpa bencana. Betul. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi tentang keadaan cuaca sementara kita di Malaysia, boleh ke www.met.gov.my. Di sini kita boleh lihat keadaan cuaca sehingga berapa hari bulan, hujan berterusan tak berhenti dan sebagainya. Dan Farin, saya kira bila kita bercakap tentang bencana yang menimpa ni juga, kita perlu juga menyentuh aspek adab. Benar, dan ini tidak kira kerana kita sekarang bebas untuk berkongsi apa jua yang kita saksikan di media sosial maupun di berita dan sebagainya. Tapi ada kalanya untuk apa jua yang kita ingin kongsikan, tak kira sebagai kandungan dan sebagainya ataupun sekadar berita sekalipun. Tetapi jangan lupa tentang adanya etika dan adab dalam perkara ini. Betul. Untuk itu, jom kita saksikan rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami tentang adab menyebarkan berita. Pelbagai musibah dan bencana alam yang melanda negara baru-baru ini memberikan impak yang cukup besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Berlakunya musim tengkujuh telah menyebabkan beberapa negeri mengalami keadaan banjir yang sangat teruk, terutamanya di kawasan negeri Pantai Timur. Bukan sahaja ia menyebabkan kerugian besar buat para penduduk, malah nyawa yang tidak ternilai juga turut terkorban akibat bencana alam. Namun di sebalik ada yang berduka akibat musibah yang melanda, masih ada segelintir yang bersikap tidak sensitif dalam menjaga aib dan maruah mangsa yang terlibat. Seperti satu kes yang berlaku semalam, telah tular video di mana berlakunya kematian 3 beradik akibat terkena renjatan elektrik di Tumpat Kelantan. Video yang tular tersebut telah mendapat perhatian ramai apabila wajah mangsa tidak ditutup dan video tersebut ditularkan
Persoalannya, adakah tindakan sebegini adalah untuk isi kandungan media sosial semata-mata? Apakah cara terbaik dalam memupuk adab dan tanggungjawab untuk tidak menyebarkan perkara yang negatif? Baik, laporan tadi jelas menceritakan kepada kita betapa pentingnya sensitiviti kita, bukan saja dalam menjaga maruah, aib, tetapi apa jua yang kita ingin kongsikan. Adanya adab dan etika bukan saja dari segi budaya tetapi juga sudut agama. Dan dengan itu, kita bersama-sama dalam talian adalah Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, seorang pendakwa bebas yang akan bercerita dan memandu kita dengan lebih lanjut tentang adab dalam ditimpa bencana ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Farin? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz, sekarang ni di sana sini bukan setakat banjir, tanah runtuh maupun kemalangan, tidak kira apa jua di mana-mana saja. Tetapi ramai masyarakat kita terlupa tentang sensitiviti dan adab dalam melihat, menyaksikan maupun ditimpa bencana. Jadi bagaimana Ustaz nak komen tentang perkara ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Farin dan para penonton sekalian. Islam memandu kita supaya kita menjaga adab dan akhlak, termasuklah ketika kita sedang berhadapan ataupun kita melihat sesuatu musibah. Baik, secara jelasnya begini, kita janganlah sesuka hati ambil gambar mangsa, kan, mungkin mangsa yang kemalangan, mungkin mangsa yang terkorban. Kemudian sesuka hati pula kita letakkan di Facebook kita, di IG kita, semata-mata kita nak tunjukkan kepada orang, kitalah orang yang paling awal dapat melaporkan kejadian. Jangan begitu. Kenapa? Dalam agama, nombor satu, kita mestilah menutup keaiban ataupun kecacatan orang. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keaiban seseorang, maka Allah Ta'ala akan tutup aibnya di dunia dan di hari akhirat. Bukan apa Farin, kadang-kadang kan kita tengok ada pula orang yang ambil gambar jenazah sebagai contoh, ataupun orang yang sedang sakit akibat kemalangan sebagai contoh. Jadi tak perlu semua itu. Kerana apa? Inilah akhlak yang Islam ajar dan pandu kepada kita. Kita mesti menjaga keaiban dan kita menjaga maruah seseorang itu. Betul Ustaz, saya setuju Ustaz. Pasal ada kalanya perkongsian-perkongsian tersebut tidak sensitif juga tentang aurat, tentang maruah orang lain dan sebagainya. Baik, seterusnya mungkin juga ada satu sudut pandang yang lain di mana mungkin ada setengah pihak merasakan ini suatu tanggungjawab, satu fardu kifayah untuk kita membantu ataupun menguruskan sesuatu bencana dan sebagainya. Tetapi apa yang boleh kita pandu kepada mereka Ustaz tentang bagaimana kalau katalah timbul situasi kita melihat mayat, kita melihat kemalangan dan sebagainya, apa yang kita digalakkan untuk lakukan terlebih dahulu? Baik, Farid dan penonton sekalian, nombor satu, kita perlu menghubungi pihak yang berkuasa. Ya, contohnya bila berlaku kemalangan, kita yang membantu menghubungi pihak polis sebagai contoh. Jadi itu yang sepatutnya. Yang masalahnya hari ini ialah kita masing-masing sibuk nak ambil gambar, menyebabkan kan benda yang tak sepatutnya pun boleh berlaku. Yeah. Jadi yang pertama kita mesti fikirlah sensitiviti ahli keluarga, mangsa, sensitiviti ahli keluarga, jenazah sebagai contoh. Jadi janganlah kita sesuka hati kita ambil tindakan yang tak sepatutnya yang kita ambil. Nak bantu boleh, tapi biarlah tindakan kita itu tepat dan betul. Tepat yang betul bagaimana? Tentunya lah kita hubungi pihak berkuasa sebagai contoh. Kita hubungi pihak ambulans ataupun pihak hospital sebagai contoh. Itu yang betul. Kerana apa? Biarlah yang ambil tindakan itu orang yang ada ilmu, orang yang ada kepakaran dan orang yang berautoriti. Baik, dan tidak menyebarkan berita yang tidak sahih, Ustaz, kan? Baik, jadi Ustaz, seberingkas satu perkongsian yang saya kira cukup memberi manfaat kepada kita semua sebagai panduan tentang adab ditimpa bencana. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zarifi kerana bersama dengan kita. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Farin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penonton wanita hari ini kita terus kembali bersama dengan apa menu hari ini. Silakan Jana.
Bercakap tentang menu, hari ini hari Selasa, memang kami ada pelbagai menu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda untuk topik menu warisan kampung. Kalau di hadapan anda sekarang ni ada macam-macam menu, antaranya ada cencaru sumbat, ada asam pedas ikan keli, ada ikan masin dengan nenas. Macam-macam lagi sebenarnya. Ada banyak dekat sini. Mungkin anda juga nak kongsikan menu kampung kegemaran anda. Boleh terus ke laman Facebook kami. Okey? Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti yang telah Yana war-warkan tadi, hari ini kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang menu warisan kampung. Dan kalau kita bercakap tentang menu warisan kampung ni kan, mesti kita nak menu yang dapat mengimbau kembali nostalgia lama. Dan untuk menu yang pertama, kita bersama dengan Encik Hadi Ali dari Selera Net yang akan berkongsi tentang ikan cencaru sumbat, kelapa dan sambal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Okey, hari ini Hadi nak kongsikan dengan penonton semua tentang cencaru sumbat. Okey, apa sebenarnya istimewanya menu resepi ni? Okey, istimewa dia kalau kita dapat tengok dekat sini, dia memang terbaik lah, memang paling sedap. Dia punya lain daripada yang lain. Daripada yang lain tu ada. Ya, betul. Apa tu? Dia ada sambal dengan kelapa sumbat. Menarik tu. Ya, menu betul. ni sebenarnya asal dari negeri mana? Asal daripada Utara Selatan. Kita pelbagai. Okey, pelbagai. Okey, baik. Yang ini kalau kita lihat, ikan tu dah dibersihkan terlebih dahulu, lepas tu dah salut dengan kunyit. Kemudian macam mana dari segi kita nak memastikan ikan tu tak berhangit, sedap je bila kita makan? Okey, tips yang utama kita kena basuh dengan betul lah. Okey. Kalau daripada tradisi memang kita cuci dengan asam jawa ataupun tepung. Itu tips dia. Baru dia ikan tu tak hanyut. Okey. Air beras pun boleh. Air beras. Beras yang kita basuh beras tu, kita basuh ikan, insya-Allah. Okey, baik. Dan biasanya ikan cencaru ni memanglah kalau sumbat memang digoreng, betul tak? Betul. Kalau bakar pun boleh juga. Betul. Tapi kalau boleh kongsikan dari segi orang kata kelapa dan juga sambal tu, macam mana sebenarnya kita nak buat ikan cencaru sumbat ni yang sedap tu betul? Kelapa tu actually dengan cili tu kita kena goreng, masak dia lama. Okey. Mungkin Hadi yang boleh kongsikan. Betul. Kelapa ni macam ni, dia kena ada skill dia. Okey. Kita kena masak dengan cara yang betul. Kalau tak betul, dia akan cepat basi. Okey, mungkin boleh kongsikan apa cara yang betul tu, Hadi? Cara yang betul, kita kena sangai dia, lepas tu dia kena pakai santan yang betul-betul yang fresh punya santan. Lepas tu kita pakai cili apa semua, dia punya rempah lah. Okey, baik. Itu berkenaan dengan kelapa. Macam mana pula untuk sambalnya? Sebab kalau kamera boleh zoom sikit dekat cencaru sumbat yang dah siap ni, nampak sangat-sangat sedap, menyelerakan, terliur saya tengok sebenarnya. Untuk sambal dia pula, apa yang membezakan sambal untuk cencaru sumbat ni dengan mungkin sambal yang kita biasa makan? Kalau sambal dia memang lain. Kalau sambal yang kita biasa makan tu, dia lebih dia punya rasa belacan. Kalau ni, dia punya secret lah, dia punya sambal dia tu. Sebab kita memang pakai resipi yang tradisi punya. Lepas tu macam sambal dia tu, macam sambal dia, cili dia kita sangai juga. Kita sangai cili dia dengan belacan, and then bila dah ada cool down, baru kita tumbuk. Okey. Dan kalau kita tengok kan, cencaru sumbat ni kan, dia ada dua kan. Ada yang sambal, ada yang kelapa. Kelapa. Kenapa ada dua ni? Mungkin sebab ada setengah orang tak suka makan kelapa kot kan? Makan dengan sambal, betul? Mungkin. Ada orang dia tak boleh makan sambal, tapi dia boleh makan kelapa. So kita buat dua. Okey, baik. Ada tak ikan yang nasihat yang boleh kita tunjukkan macam mana nak sumbat ke dalam ikan tu? Kita tengah goreng lagi. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Mungkin boleh kongsikan juga antara menu lain yang ada dekat atas meja ni. Okey. Ada siput sedut masak lemak. Ni favourite mak saya ni. Betul. Siput sedut masak lemak. Okey. Dekat bawah ni asam pedas ikan pari. Yang ni sambal tempe. Wow. Lepas tu ada ulam dengan sambal belacan. Okey, jadi untuk Selera Net ni memang anda berdua memang lebihkan kepada menu kampung lah, betul? Ya, betul. Memang kita menu kampung. Kita menu
bukan ni je. Kita memang pelbagai. Macam siput sedut, daging salai, lepas tu rebung, masak lemak. Wah, rata-rata tu dalam lebih kurang berapa menu yang ada dekat Serenit ni? Kalau tengah hari biasa kita akan keluar lebih kurang 20 lah. 20, Wow. Okey, baik. Mungkin ada juga nak kongsikan tentang media sosial channel anda kepada penonton yang nak rasa air tangan anda berdua. Okey, kalau penonton yang nak datang nak cuba kita punya masakan, boleh datang ke restoran Serenit dekat Glen Mary, dekat Shah Alam. Ataupun boleh tengok kita punya Facebook Serenit ataupun Instagram selera.net. Selera.net. Okey, Hari Ali, terima kasih banyak atas kongsian pada hari ini. Saya tengok ikan tu pun dia dah nak dah nak garing lah sikit lagi. Tunggu. Okey, sementara kita tunggu ikan cecaru ni siap digoreng. Farian Ahmad dengar cerita ada nak kongsi menu ikan masin nenas. Silakan. Saya bercakap pasal menu kampung ni memang antara kegemaran saya. Yang antara kegemaran saya juga adalah gulai ikan masin nenas. Ini kan kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kita bersama dengan Cik Syarul Lail Sujari dan dibantu Puan Hasima. Jadi Cik Syarul, gulai ikan masin masak lemak. Masak lemak nenas. Masak lemak ikan masin nenas. Masak lemak ikan masin nenas. Betul, betul. Okey. Baik, secara ringkasnya bahan-bahannya dan paling penting ikan masin apa yang digunakan? Okey, bahan utama dia kalau kita tengok ikan masin lah. Ikan masin ni akan menentukan sama ada masak lemak kita tu dia masin dan lemak dia tu akan naik. Okey, ikan masin hari ni yang kita gunakan adalah ikan masin kurau tulang dia. So jadi kalau tuan-tuan nampak isi dia tak berapa ada, tapi dia ada di celah-celah tu. Bila kita makan tu sambil kita kita sedut dia punya isi dia tu. Yang itu yang kenyal itu sedap tu. Okey, bahan-bahan lain kita tengok ada santan, yang ini biasalah santan, yang ini bawang. Cili hijau, yang ini kunyit hidup, dan tak dilupakan adalah nenas. Okey. Baik, silakan. Puan Simah untuk meneruskan. Okey. Baik, itu tentang persoalan tadi Cik Syarul ada katakan. Yang penting ni adalah ikan masin ni. Katalah tak guna jenis ikan kurau ni kan. Adakah ikan masin lain juga boleh kita gunakan? Boleh guna, tak ada masalah. Antara yang pernah kita guna juga adalah ikan masin tulang merah. Ikan merah tu dia punya tulang dia. Ataupun kita boleh gunakan juga ikan talang. Ikan talang pun boleh guna. Yang itu bergantung kepada, kadang-kadang kita pergi kedai tengok ikan masin yang kita nak tu tak ada kan. Jadi kita boleh tukarkan. Kita boleh replacekan benda tu. So jadi tak ada masalah. Okey, jadi kabarnya juga kalau kita lihat menu-menu lain yang ada di atas meja ni memang semuanya menu-menu kampung ni. Jadi macam mana kita nak kaitkan menu kita ni dengan memang dah turun-temurun ni daripada kampung, daripada mak ayah kita, nenek kita, memang ini antara kegemaran kita ikan masin ni. Okey. Kalau para penonton tengoklah kan. Kita flashback balik waktu kita kecil dulu. Saya rasa waktu kecil dulu yang paling saya ingat sekali adalah gulai kaki ayam dengan kerabu toge. Gulai kaki ayam, nampak tu dengan kerabu toge. Saya pun sejujurnya, Cik Syarul, ini semua ni kalau balik rumah nenek saya je baru kita boleh jumpa sebenarnya. Itulah. Dan selain daripada juga, tadi saya nampak ada penggunaan nenas untuk menu ni. Selain daripada tu, kalau tak guna nenas, ada lagi lain kita boleh guna ni. Kalau saya suka yang belimbing kecil-kecil tu, Cik Syarul. Belimbing buluh. Betul. Boleh juga Boleh juga. Tapi kadang-kadang kita susah nak dapat belimbing buluh. Jadi kita gunakan nenas. Dia tak ada masalah. Belimbing buluh tu pun fungsi dia lebih kurang sama dengan nenas. Dia akan memasamkan, dia akan memaniskan dia. Masakan tu. Okey. Baik. Kalau kita tengok sebenarnya sebentar kita tunggu masak lemak ikan masin nenas ni siap ni. Saya sebenarnya tertarik untuk kita tengok balik menu-menu yang ada kat depan kita. Ini memang masak lemak nenas kita lah. Ya, betul. Okey. Yang udang ni apa menunya ni? Okey. Ni udang petai masak sambal. Okey, masak sambal. Okey, katalah saya bagi soalan, kalau kita nak bezakan masakan orang sekarang dengan kampung ni, apa perbezaan ataupun keaslian dalam menu ni sebenarnya? Okey, kalau Farin tanya saya, yang membezakannya adalah sambal dia lah. Sambal dia kita menggunakan kita panggil cili yang kita masak dulu dan kita blend, kemudian kadang-kadang
kadang-kadang kita dia zaman moden ni menyiapkan. Ya, betul. Moden ni kadang-kadang moden ada instant dia, betul. Ya, betul. Ya. Kapan juga yang menarik di tempat Cik Syarul ni, bila kalau ada pelanggan-pelanggan yang datang tu, mereka order dan kemudian baru kita siapkan masak tu. Betul. Memang betul tu macam kat dapur kampung lah. Ya, betul. Dia macam personalize jugalah, macam kita datang rumah orang. Kita datang apa ni, tuan rumah tanya, nak makan apa? Kita kata nak makan ni. Okey, kita masak sekarang. So maksudnya apabila pelanggan sampai, pelanggan order dan kita ambil order, kemudian baru kita masak dan kita akan hidangkan di meja dengan panas-panas lah. Wah, katalah betul. Kalau nak tunggu lama ke ataupun macam memang sentiasa dah bersedia saja? Yang kita sediakan hanya kuah, tapi yang lain overall memang kita semua masak. So maksimum pun dalam 5 ke 10 minit je. Sebab kita dah susun flow dia semua. Saya sebenarnya tanya tu bukan apa tak, Syarul. Kadang-kadang kita nak bawa mak ayah kita kan, kadang-kadang teknik itu sekali pun kadang ada cita rasa tersendiri. Betul. Boleh tak awak letak ni lebih sikit, ni kurang sikit dan sebagainya kan? Boleh, tak masalah. Okey, jadi kalau itu masih lagi dalam proses kita menyiapkan masakan tersebut, tapi apa yang kita saksikan di hadapan kita ni adalah, inilah dia yang kalau kita tengok dah siap warna kuning yang cukup cantik ni. Okey, jadi ramai dah terliur ni, saya rasa Cik Syarul. Mana nak cari Cik Syarul ni agaknya? Media sosial dan sebagainya. Silakan. Kita warung Mat and Mon berlokasi di Seksyen 13 Shah Alam. So Instagram kita warung Mat Mon _official. Kepada pelanggan-pelanggan yang ingin mengunjungi kita, digalakkanlah untuk booking, untuk reserve. Sebab kita tempat limited. Jadi kalau kata tak booking pun tak ada masalah. Cuma kalau kata kena tunggu pun, kemungkinan kena tunggu sekejap lah. Baik. Tak apa, kalau tunggu berbaloi tak apa, Cik Syarul. Satu lagi, menu kampung yang saya suka ni sebenarnya singgang. Jadi ini yang kita nak kongsikan dengan para penonton, menu singgang bendi. Kita saksikan. Dapur kayu tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman dahulu, terutamanya mereka yang berada di kawasan kampung. Penggunaan dapur kayu ketika memasak bukan sahaja dapat memberikan kelainan dari segi rasanya, malah cara persediaannya juga adalah berbeza. Bagi Jeffrey Mejan, dia dan keluarga yang amat menggemari lauk masakan kampung seperti ikan kembung singgang bendi, rasanya akan lebih enak dan unik apabila ianya dimasak dengan menggunakan dapur kayu. Saya jujurnya, saya pun ada dapur gas, dapur elektrik pun saya ada. Tapi saya lebih suka kepada memasak guna dapur kayu lah. Sebab dapur kayu ni bila saya masak kan, dia punya aroma, dia asapnya tadi ni, itu yang menyebabkan kita rasa gian tau. Hasil dia punya dapatan, hasil masakan dia tadi tu memang orang cakap tu wangi, bau asap, aroma dia tu yang menyebabkan kan kita seronok untuk masak, untuk makan menggunakan dapur kayu. Biarpun penggunaan dapur kayu sedikit rumit dan lebih mengambil masa, namun ia sedikit sebanyak dapat memberikan kepuasan untuk dirinya dan keluarga. Masa yang diambil pula bergantung pada keadaan api dan kayu yang digunakan juga haruslah dalam keadaan kering. Kalau dari segi masa tu dia agak lewat sikit, tapi kalau kita betul-betul gunakan dapur kayu ni, api yang statik lah, maksudnya api tu yang maintain je kan, dia sama je cara dia punya, sama dengan macam kita masak menggunakan dapur gas. Bagi saya, seronoknya masak menggunakan dapur kayu ni adalah menimbulkan rasa keseronokan dan rasa bahagia. Bagi saya tu rasa bahagialah untuk masak menggunakan dapur kayu. Bagi Jeffrey, penggunaan bahan masakan yang berkhasiat dan berkualiti juga adalah amat penting dalam menyediakan sesuatu juadah. Kebiasaannya, dia lebih suka menggunakan sayur-sayuran yang dipetik sendiri di kebun tanamannya, sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu aktiviti yang boleh dilakukan bersama keluarga. Sebenarnya kalau kita petik sayur tu dekat keliling rumah kita je kan, kita dapat bersama dengan anak menanam sayur. Jadi dia lebih terjamin dari segi kebersihan dan lagi satu daripada tidak menggunakan baja-baja kimia lah. Itu yang seronoknya tu. Ternyata penggunaan dapur kayu ketika memasak mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Bukan sahaja lauk masakan menjadi lebih enak, malah ia juga boleh dijadikan sebagai salah satu cara memasak bersama keluarga.
Amboi, sedap betul tengok adik tu makan tadi kan. Itu paparan tadi tu memang menonjolkan sisi nostalgia zaman dulu-dulu yang mana masak pun guna dapur kayu. Lepas tu kutip sayur-sayur pun di sekeliling rumah. Hebat-hebat. Tiba-tiba rasa rindu pula nak balik kampung. Okey, baik. Untuk menu yang seterusnya ni, kita bersama dengan Puan Siti R.P. Baharam dan juga Encik Abdul Rahman Sipudin yang mana hari ini nak berkongsi tentang ikan keli salai masak lomak cili api. Apa khabar Kak Siti? Khabar baik. Ni kalau menu salai ni kan Kak, biasa saya teka. Okay. Akak mesti asal dari Negeri Sembilan, betul? Ya, betul. Tepat sekali. Okey, baik. Untuk menu salai pada hari ini, mungkin boleh ceritakan apa sebenarnya keistimewaan masak salai ni? Okey. Di kedai kami di Gasopilah, keistimewaan salai kami berbanding pada kedai lain ialah salai kami ialah salai asap. Okey. Ada beberapa jenis salai tu, Kak? Ya, betul. Ada kedai yang menggunakan salai bara. Salai api, maksudnya dia salai tu direct atas api, salai baro. Salai baro. Kita ni salai asap. Maksudnya ikan tu, api tu di tepi dan asap tu smoke yang akan masuk ke dalam ikan. Dan uniknya selepas kita gulaikan dia macam ni kan. Jadi rasa asap tu akan masuk dalam kuah. Itu yang sedap. Itu yang sedap. Biasanya kalau kita dengar smoked salmon, itu kalau Mak Saleh orang putih punya. Ini orang Nogori punya. Ikan keli kita smoke kan. Okey, Akak dari segi kuahnya pula, masak lomak cili api ni kan. Mungkin Akak boleh ceritakan juga apa sebenarnya yang membuatkan masak lomak ni sedap dan berbeza dengan masak lemak yang lain. Okey. Dia punya ramuan. Okey, apa antara ramuannya? Ramuan utama dalam gulai lomak ialah santan. Ini paling penting. Ini yang paling penting. Santan mesti sedap, bukan santan kotak, bukan santan serbuk. Santan fresh. Santan fresh. Santan fresh ni. Ya, santan fresh ni keperah. Itu penting. Itu yang menentukan rasa gulai lomak kita berbanding dengan gulai lomak yang lain. Santan tu penting dan juga penggunaan cili api. Ini cili api. Tadi abang ada tanya saya, nak podah bona ke nak podah biasa-biasa je? Okey, baik. Tadi abang ada masukkan hirisan mangga kan? Ya, mungkin betul. Kak Siti boleh kongsikan juga apa signifikannya masukkan hirisan mangga ni? Adakah ini sebenarnya betul-betul menu salai yang dapat menggamit nostalgia kita untuk masakan kampung? Betul. Sebab kita salai selalunya ikan kan. Gulai ikan kita perlukan rasa masam. Okey. Rasa masam tu yang akan mencetuskan selera makan. Jadi sebab itu kita masukkan mangga. Dan selain pada mangga, kita pernah juga cuba kita masukkan daun gelugur, daun asam. Kalau lihat gambar kita di Instagram, ada keli salai yang kita letakkan daun asam. Memang sedap. Kak Siti, bila Kak Siti cakapkan rasa masam dia tu yang membuka selera. Dah terasa. Sebenarnya tengok pula ikan yang melambai-lambai ekornya dalam kuali tu kan. Okey, baik. Antara menu lain yang ada di kedai Gasopilah. Yang paling signature kita, paling utama ialah ini, daging salai. Ini kalau kat kedai, piuk posa. Piuk posa kat depan, inilah dia. Yang kedua, orang akan cari ialah kita punya seafood sedut. Pun sama. Keli salai, juga salah satu pada menu kita. Kita ada rebung perut, kita ada perut sini. Gulai jantung pisang, gulai telur itik. Ini memang semua menu-menu Negeri Sembilan. Dan ini pun paling top ni. Hot selling kita ialah tempoyak daun kayu. Sedapnya. Dan Kak Siti, saya difahamkan Kak Siti pun memang asal dari negeri Nogori. Memang orang asal Kuala Pilah. Betul? Jadi adakah menu ni juga adalah menu warisan dari keluarga Kak Siti sendiri? Warisan turun-temurun, mungkin boleh kongsikan. Menu ni sebenarnya diajar oleh mak mertua saya. Ibu Encik Abdul Rahman. Memang diajar selama bertahun, baru kita dimasak, boleh masak dengan sendirilah. Jadi ini semua memang hasil daripada resepi bonda. Memang sedap. Betul. Kita tak ubah apa-apa pun. Kak Siti, mungkin nak tanya juga kan, kalau masak lemak ni kan, kalau salah cara penyimpanan itu, mungkin dia akan rosak dengan cepat. Betul tak? Sebab ada santan dalam tu. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita memastikan masak lemak ni, orang kata lebih lama dia tu lagi sedap? Ya, benar. Dia penting sekali sebab kita santan kan, berdasarkan santan, kita perlu masak dengan betul. Semua gulai-gulai kita ni kita siap masak jam 11 pagi.
Jadi kita hidangkan boleh bertahan sampai jam 4 petang di atas meja pada suhu biasa. Jadi yang pentinglah cara kita masak santan tu. Mesti betul-betul masak, jangan cepat sangat. Maksudnya santan tak masak. Ingat tu, kena pastikan santan tu dulu yang betul-betul masak kalau dia tahan lama, betul Betul. Abang okey ke tu? Nampak macam abang yang dah kecuali Leo pula. Ada lagu kat macam. Okey, baik. Mungkin terakhir sekali ada social media nak dikongsikan dengan penonton kita, silakan. Okey. Kepada peminat Gasopilah ataupun ingin menjadi pelanggan Gasopilah, boleh follow kami di Insta Gasopilah. Juga ada Facebook Gasopilah, Gulai Lomak Cili Api Power, dan juga di TikTok Gasopilah. Kita ada tiga-tiga tu. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Siti Arbi Baharam dan juga Encik Abdul Rahman Sipudin atas perkongsian sebentar tadi. Dan sekejap lagi sebenarnya kita ada satu lagi menu menarik yang kami nak sajikan kepada anda. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini Wanita Hari Ini. Ini saya nak rasa. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kita terus bersama dalam Wanita Hari Ini. Okey, saya nak tanya pada para penonton, kalau bercerita pasal pizza, pastinya antara yang terlintas di fikiran kita adalah Domino's Pizza. Dan apa yang menarik mengenai Domino's Pizza ini, mereka sentiasa mengambil berat tentang apa juga maklum balas dan juga permintaan dari para pelanggan. Antaranya, macam kita sendiri pun, kita nak lebih topping, lebih cheese dan sebagainya. Jadi kita nak kongsikan lebih lanjut. Kita cukup bertuah hari ini, kita bersama dengan Kakak Domino's bersama dengan saya, Puan Linda Hassan, yang juga Ketua Pegawai Pemasaran Kumpulan Domino's Pizza Malaysia, untuk bercerita lebih lanjut mengenai apa yang terbaru dari Domino's Pizza. Terima kasih Puan Linda bersama kita. Sama-sama Farid. Baik, jadi kalau kita lihat di hadapan ini pelbagai jenis pizza, saya pasti ini antara inovasi yang terbaru, tapi ramai pertanyaannya adalah mengenai apa bezanya yang baru dengan yang lama. Okey, terima kasih Farid. Terima kasih tim Wanita Hari Ini kerana menjemput Domino's. Domino's telah bertapak di Malaysia selama 25 tahun. Dalam 25 tahun tu kita dah kemukakan lebih daripada 50 menu terbaru. Tetapi kebanyakannya adalah menu yang limited time offer. Maksudnya dalam 12 minggu kita akan keluarkan daripada menu. Baik. Tapi percaya atau tidak, menu-menu klasik kita macam yang di hadapan ni sentiasa ada followersnya. Jadi kita telah menambah baik menu-menu yang ada melalui program Feel the More. Okey, maknanya programnya adalah Feel the More. Dan kalau kita lihat, bukan itu saja, sejak 1997, 240 rangkaian di seluruh negara dan penghantarannya percuma. Itu yang juga menarik sekali. Baik, jadi kita dah dengar daripada Kakak Domino's kita. Saya pasti inspirasi ini juga ada usaha di sebaliknya. Jadi kita nak dengarkan daripada penggemar pizza sendiri. Kita saksikan. Saya Amanda. Seperti yang korang semua tahu, Domino's Pizza telah membuat penambahbaikan yang baru pada pizza-pizza mereka. Kalau korang nak tahu, jom ikut Amanda. Apakah perbezaan yang paling utama sekali yang anda dapat rasakan? Mungkin lebih cheesy? Yang baru ni dia nampak lebih cheese. Lepas tu memang sedap lah. Dia lembut and dia lebih menarik daripada yang sebelum ni. Nampak gebu semua. Memang cheese dia rasa sangat. Compare dengan pizza sebelum ni, cheese tak berapa banyak tau. Tapi yang ni banyak. Lepas tu kalau boleh tengok ada sos cheese apa? Nachos cheese . So memang sedap lah. Dia enhance the flavour lah. Adakah pizza ni lebih topping? Sos banyak, cheese pun banyak, nenas, pineapple topping pun banyak. Yang sekarang ni dia ada sayur-sayur tu. Ini rasa dia pun moist dan udang dia besar best. Kalau anda diberi pilihan, anda nak lebih atau tidak? Lebih banyak lagi bagus. Lagi puas makan. Bila lagi banyak, kita makan tu rasa kenyang, lagi puas. So bila tarik tu ada efek cheese tarik tu lagi best lah. Kalau diberi pilihan antara lebih cheese ataupun lebih topping, apa pilihan anda? Topping. I nak topping banyak sebab I nak rasa ayam tu, I nak rasa apa yang ada dalam pizza tu. Personally, I prefer cheese lah. Sebab kalau lebih banyak cheese ni, dia rasa lagi berlemak tau dekat dalam mulut tau. So, bila makan tu kita dapat rasa kunyah pun kita rasa satisfied sangat.
Apakah perasaan anda apabila merasai pizza-pizza yang baru ni dari Domino's Pizza? Saya sangatlah, orang kata, sangatlah recommended. Dan saya rasa orang lain kena rasa, bukan saya je kena rasa. Awak pun kena rasa. Korang nampak tak macam mana semua orang suka pizza-pizza yang sudah pun diperbaharui? Tunggu apa lagi? Jom kita cuba ramai-ramai. Bye! Tapi betul ni kakak Domino's ni, semua orang kalau kat luar sana nak lebih semuanya. Jadi ini yang Domino's berikan. Jadi mungkin Puan Linda boleh cerita kepada kita tentang pelancaran ini dan juga apa yang mendorong Domino's Pizza untuk menambah baik pizza-pizzanya. Kami di Domino's sentiasa memastikan yang kami mendengar daripada pelanggan kami. Sebab tu moto company kami adalah It's all about you. Dalam bahasa Melayunya, kami sentiasa mendengar, kami sentiasa mengutamakan pelanggan. Jadi yang tadi saya katakan pizza-pizza klasik memang ramai penggemarnya. Jadi contohnya yang 3 sebelah kanan ni adalah pizza yang kita kategorikan dalam cheese led. Maksudnya dia lebih cheese daripada dahulu. Kalau Farin tengok semua pizza ni ada cheese drizzle, nachos cheese, dia menguatkan lagi rasa cheese untuk pizza-pizza ni lah cheese drizzle tu. Ya betul. Lepas tu yang sebelah kiri ni pula adalah pizza-pizza yang dalam kategori topping led. Maksudnya topping tu kita lebihkan. Contohnya macam pizza ni, smoky pepperoni dan mushroom. Kita tambah 50% pepperoni, 100% mushroom atau cendawan. Harganya tetap sama. Dan itu semua ada macam percentage yang kita tambahkan. Baik. Mungkin pesanan kakak Domino's kepada mereka penggemar-penggemar pizza di luar sana dan juga mereka mesti nak tahu tawaran ni sampai bila? Tawaran ini sebenarnya untuk selama-lamanya. Sebab kita tambah baik bukan untuk limited time. Kita tambah baik untuk selama-lamanya. So selagi pizza-pizza ni tidak diperbaharui, anda boleh menikmatinya dengan tawaran Fuyoh. Kita ada tawaran terbaru, ianya serendah RM10 seorang. Complete meal, ada air, ada hidangan sampingan dan ada pizza-pizza ni hanya RM10 seorang. Baik, jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Linda Hassan dan juga kakak Domino's kita. Jadi kami sebenarnya kagum dengan kebolehan Domino's Pizza sentiasa mengutamakan permintaan rakyat Malaysia dan mereka memperkenalkan 4 perisa pizza baru, malah mempertingkat lagi dengan 15 perisa pizza yang sedia ada. Jadi kami yakin bahawa rakyat Malaysia terutamanya penggemar pizza akan menghargai usaha Domino's Pizza untuk menambah baik produk-produk mereka. Jadi sekali lagi terima kasih kakak Domino's sama kita. Sama-sama. Jadi sekarang ni dengan Domino's tak perlu minta lebih, mereka dah beri yang lebih. Jadi jangan ke mana-mana, kita terus bersama dalam Wanita Hari Ini. Survive, I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your.
sedap-sedap lah kalau cakap pasal menu warisan kampung ni. Ya, betul. Dan kita pun dah sampai ke menu terakhir kita untuk hari ini. Kita bersama dengan Puan Nurhasniza Muhammad Rosli dari Palmera 28. Apa khabar? Baik, terima kasih. Cakap pasal jantung ni yang rare, susah nak cari. Jantung pisang sekarang ni, menu warisan kampung kita ni. Kalau jantung hati dah ada? Ada, alhamdulillah. Okey, mungkin boleh kongsikan tentang keistimewaan menu warisan kampung jantung pisang. Masak lemak putih jantung pisang. Pisang ni saya lebih pada Pantai Timur. Sebab kita menggunakan ikan bilis. Kita menggunakan ikan bilis dan semua bahan-bahan kita semua kita tumbuk. Kita tak boleh blend sebab orang-orang dulu kan semua kan tumbuk. Saya setuju. So rasa dia lebih sedap. So jadi itu yang untuk masak lemak putih jantung pisang ni, bahan dia adalah kita isi cili, bawang putih, bawang merah seperti biasa, tapi kita menggunakan bawang merah kecil. Bawang merah yang kecil tu kan, yang warna. Jangan guna bawang besar. Jangan besar, bawang besar. Okey, lepas tu kita masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni pun ditumbuk ya? Ya, ditumbuk. Semua bahan-bahan ni ditumbuk. Bahan dia simple je. Aku nak tengok macam tak banyak bahan-bahan yang diperlukan tu. Tapi tadi Kak Nurhasniza ada cakap yang ini asal daripada Pantai Timur. Lebih daripada Kelantan ke lebih ke Terengganu? Lebih pada Terengganu. Lebih kepada Terengganu. Lebih pada Terengganu. Jadi tu kita buat masak-masak lemak putih ni. Kalau jantung ni pula kita kena rebus dulu, hilangkan dia punya pahit dia. Sebab saya nak merebus tu macam mana tu? Ya, saya nak share sikit. Jantung pisang ni dia ada banyak jenis. So kita kena tengok ada jantung pisang yang kita dapat tu kelat. So kita tak nak yang kelat tu. Jadi kita macam nak hilangkan kelat boleh juga makan, tapi kalau macam nak hilangkan kelat tu kita kena rebus sebanyak kali dan buang air dia, isi garam dan rebus, buang air dia. Okey, biasanya rebus kita tahu rupa dia tu macam mana baru hilang kelat. Okey, kita kena rasa sikitlah. Kita rasa sikit sebab ada pisang ni separuh pisang memang kelat. So petuanya gunalah pisang berangai. Janganlah guna pisang emas semua tu memang yang akan kelat. Jantung pisang berangan. Yes, lebih sedap rasa dia. Okey, baik. Dan apa lagi yang sedap dimakan bersama dengan jantung pisang masak lemak putih ni? Okey, kalau sedap dia punya combination dia. Gu dia tu ikan goreng sebenarnya. Ikan goreng, ikan masin. Tapi saya tak bawa hari ni. Tapi dia punya dengan sambal belacan. Okey, biasanya kalau menu warisan kampung ni pun dia memang menu dia simple-simple sahaja kan. Ini macam jantung pisang ni orang dulu-dulu ambil petik dekat hutan je, betul tak? Ya, betul. Okey, antara menu lain yang ada. Ini boleh menarik kongsikan. Ni. Ni semua ni. Antara menu yang kita ada. Kita mulakan dengan yang ini. Boleh. Ini jantung pisang yang siap. Okey, ini adalah kerabu pegaga. Favorite saya. Ini favorite saya ni. Ini juga menu yang daripada Palmera 28. Daripada kita punya restoran. Memang ada kerabu pegaga. Kerabu pegaga kita ni lebih ke Pantai Timur juga. Ada sampai ke Pantai Timur juga. Kak Nurhasniza ni orang saya orang Pahang. Yang hot ni. Yang ni siput sedut. Siput sedut ni favourite awak kan, Farid? Ya. Okey, ni daging salai. Daging salai kita salai sendirilah juga. Betul. Bila Kak Nurhasniza cakap dia datang asal daripada Kuantan tu kita nampaklah. Ya, sebab ini adalah pekan masakan pemanis mulut dari Pahang, pekan Pahang daripada istana. Okey, saya nak tanya. Ini saya nak tanya sangat daripada awak. Okey, pastinya untuk tukang masak dia ada beza tau. Ini pun zaman dulu kita suka tumbuk. Sekarang kita pakai blender dah. Sebenarnya kan kalau kita dua-dua kaedah berbeza tu, rasa akan berbeza juga ke tidak? Ada. Apa sebenarnya? Ada rasa dia sebab dia punya air yang keluar. Sebab bila tumbuk, air dia tak banyak press. keluar. Ya. Dia air dia bila kita tumbuk tu dia kena lelesong batu kan. So dia press air tu lain tau dengan blend dengan kisar. Yalah sebenarnya. Contoh, saya kata contoh kalau kita blend air air buah. Kalau kita blend dengan kita press dia rasa yang berbeza. Manis dia berbeza. Wow. Itu beza dia. Begitu juga lah untuk masakan. Sekarang macam Yana dia dah malas nak tumbuk ni. Jujur Yana. Mesti dia blender je. Saya blend tapi kalau buat sambal tu kita tumbuk juga. Baru rasa lain kan. Sedap betul, rasa sedap. Okey, baik mungkin nak kongsikan juga social media sebab kalau tadi kan kalau kita dengar Palmera 28 nama kedai. Dia restoran Italian ke ni? Macam kampung very good. Tapi masakan kampung. Okey, Palmera 28 ni adalah saya punya saya punya resident saya sendiri. Dan 28 tu membawa
makanan dari rumah. Masakan dari rumah saya sendiri dan saya buat Palmyra 28 dan saya kenalkan makanan-makanan warisan kampung di Palmyra 28. Oh, jadi nombor rumah tu lah 28? Nombor rumah sebenarnya. Oh, bukan usia 28 tahun Bukan. Okey, baik. Jadi, itu yang masih lagi dalam proses menyiapkan. Tetapi apa kalau kita lihat hasilnya memang sangat cantik, sangat menerakan. Inilah dia jantung pisang. Masak lemak putih jantung pisang. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Rohasniza Muhammad Rosli atas perkongsian pada hari ini. Ini mungkin pertama kali saya nak cuba sekejap lagi. Okey, kita tak akan pernah cuba. rasa sebelum ni. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Kata ada cabaran. Ada. Lemak. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kalau hari itu kita pernah bawa topik perang dapur. Hari ini saya nak berperang di dapur bersama dengan Farin Ahmad. Oh, cabaran apakah ini? Come on, Maddie. Okey, hari ini macam biasa. Hari Selasa kita ada cabaran untuk host. So, hari ini kita nak buat cabaran sambal belacan. Kita akan buat ikut cara yang tersendirilah. Yana ke Farin ke nak tengok siapa yang paling sedap sambal belacan ni. Okey. Tak apa, Maddie. Okey, kita boleh mula? Okey, kita ada 2 minit. Okey. Boleh start sekarang. Okey, ni kalau menang dapat apa ni? Dapat mandi. Kalau menang dapat Saya sejujurnya saya cakap dengan semua ini dia yang akan menjadi mangsa adalah siapa yang akan mencuba sambal belacan saya sekejap saja lagi. Saya tak tahu nak cakap. Farin jangan cakap banyak, Farin. Kita ada 2 minit je, Farin. Okey. Tapi tak apa, saya dengan prinsip tidak mengaku kalah. Oh, sambal belacan ni. Oi, Yana dah ambil semua cili saya nah. Okey. Okey, baik. Producer suruh cakap-cakap sikit. Kalaulah aku. Farin, kalau cerita awak labu-labi lah. Farin, kalau awak kan, kalau sambal belacan kan, tadi Kak Rohasniza kita ada tanya, sedap tumbuk ke sedap blend? Tapi sedap tumbuk. Betul. Ini dulu mak saya ajar buat nasi goreng je. Sambal belacan saya tahu makan je. Okey. Penerbit kita kata, Biza kata kalau tengok anda tu pandai masak ke tak masak, tengok cara dia tumbuk. Bergegor meja ni. Farin, kalau orang dulu-dulu dia tak ketuk atas meja, Farin. Dia ambil kain, lepas tu dia lapik, dia tumbuk atas lantai. Betul. So itu dia nak tumbuk. Dah ini je kita ada. Ini yang boleh, ini je lah. Okey, ada lagi 1 minit lagi. 1 minit lagi. Sambal belacan tak lengkap kalau tak ada belacan, Farin. Ambil belacan sikit. Okey, boleh. Terima kasih. Apa yang boleh je. Siapa yang rasa nasib-nasib saya tak jamin. Saya yang kakak ni. Kita tengok tetamu-tamu kita hari ni menyaksikan kita, dia gelakkan kita. Ya, betul lah tu. Janganlah kau pandai cakap tadi kan. Mari kita rasa. Ya Allah, tolonglah. Tak boleh. Saya harap mak mentua saya tak tengok hari ni. Banyak belacan. 30 saat abang lagi. 30 saat lagi. Okey bang, nak tambah apa lagi bang? 30 saat lagi. Cepat. Ini apa ni? Lain macam lah. Wanita hari ni banyak challenge. Tak payahlah. Ya Allah, kenapalah dia buat cabaran ni? Saya pula bertugas hari ni. Okey, masa untuk plating sekarang. Masa untuk plating sekarang. Cepat. Macam mana nak plating? Cepat Yana, cepat Farin. Plating. Dah. Tumbuk tu. Tumbuk cik. Okey, stop. Plating sekarang. Masa dah habis. Cepat. Bolehlah ni. Saya tak kisah apa hasil saya ni. Tapi saya risau siapa yang akan mencubanya lah. Jadi yang akan mencubanya adalah tetamu-tetamu kita pada hari ini. Wah, tetamu-tetamu kita Doget. Ya Allah, dengan belacan tak habis hancur tu saya keluarkanlah. Okey. Baik, Madi, boleh? Kita boleh buat boleh rasa tetamu dan juri. Ini silakan, Kak. Ada sudu tu. Okey, tolong jangan ambil belacan yang tak hancur tu. Saya pun belacan tak habis hancur tu. Tak pernah rasanya saya tumbuk belacan secepat ni. Baik, jadi untuk pengetahuan semua sebenarnya, inilah kadang-kadang wanita hari ini, kadang-kadang host-host pun tak tahu ada cabaran. Jadi saya tawakal je lah. Surprise! Saya cakap jujur je, rasa sikit je. Saya tak bertanggungjawab. Kalau boleh, rasa satu sudu je lah ya. Macam mana ambil ni? Tengok muka Kak ni. Okey. Ya Allah Kak, sorry.
Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa? Saya tak tahu gula. Tak apa. Tak apa. Saya tak tahu garam. Okey. Masih dah okey. Puan Hasaniza? Okey, apa? Kan? Okey, yang ini. Apa pendapat juri-juri kita? Tak rasa Fahri punya? Rasa dua-dua sekali. Okey. Yang ni yang namanya. Okey. Saya dah mendengar Puan kata tadi okey, masin cukup. Nampaknya nasib baik belacan punya masin tu menyelamatkan saya. Betul. Okey. Macam mana rasa dia? Okey, tadi Farin punya, yang ni Yana punya. Untuk Farin punya walaupun kurang pedas, sebab selama ni saya masak sambal belacan pedas. Okey Kak, makan sikit lagi. Okey. Tapi sebabkan belacan dia banyak jadi okey. Rasa dia ada. Okey, Puan Rosaniza macam mana? Okey, untuk yang Farin punya saya rasa masin sikit. Masin, okey. Mungkin kena isi gula lah. Yana? Yang Yana punya ni Kak? Yana punya okey. Huyo, macam masuk pertandingan lah. Sedap, saya suka pedas. Okey. Cuma ada kurang masin sikit. Kurang masin. Terlebih masin dekat awak. Okey, sebelah sini. Okey, yang ni macam mana pula rasa dia? Okey, Farin punya sama kurang masin. Tapi Yana punya bagi saya lah memang sedap. Allah. Cukup. Cukup. Abang Hadi, awak nak makan apa tengah hari ni? Okey. Yang awak? Farin terlebih masin. Yang Yana punya saya suka juga. Sebab dia manis dengan masin tu dia ada kemungkinan balance dia betul. Saya harap ibu mertua saya sedang menonton sekarang ni. Okey, so kita nampak lah. Saya tak nampak. Yana lah mainan dia. 4-0. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tamu-tamu kita. Juri-juri bersama kita pada hari ini. Baik, selesai sudah menu warisan kampung kita untuk hari ini. Kami harap anda juga turut terhibur dan juga bermanfaat untuk anda. Kami akan kembali hari esok dengan satu topik yang sangat-sangat berguna untuk anda. Betul tu, iaitu persediaan jika berlaku kemelesetan ekonomi. Mungkin ada perkara-perkara yang kita perlu tahu, yang kita perlu persiapkan diri kita sebelum berlakunya perkara-perkara sebegini. Dan sebaik-baiknya kita merancang dari sekarang. Baik, kami tinggalkan anda di sini. Kami harap anda dah mula mencari-cari resepi warisan kampung untuk anda rasa hari ini dan juga sepanjang cuti sekolah ini. Betul tu. Jangan lupa buat sambal belacan juga. Takkanlah. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga keselamatan. Assalamualaikum. Nak rasa Fahri punya? Pedas tak? Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari